Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. Dato'. Kisah sensasi tentang dunia hiburan dan cerita trending masa kini. Tak lama lagi, tahun 2025 akan melabuhkan tirainya dan menutup segala kisah yang telah berlaku sepanjang tahun ini. Jadi, sebagai penutup video Mr. Dato' tahun ini, dalam video episod yang ke-91 kali ini, jom kita rewind semula antara kisah trending yang telah berlaku dalam dunia hiburan di Malaysia. Ada yang kelakar dan ada yang menyakitkan hati. Pempenaruh YouTube terkenal Isa Aisab atau Mr. Beast Malaysia mendakwa stafnya menyeleweng wang syarikat demi kepentingan diri sendiri. Menurut Isa, pada awalnya mereka merancang ke Sarawak atas urusan kerja. Bagaimanapun staf yang dikenali sebagai Aiman PT itu memberi alasan dia ketinggalan kapal terbang gara-gara kesesakan jalan raya. Bang, saya sangkut jam, saya sampai lambat. So saya kata, okey tak apa, beli tiket pukul 6 petang. So kita dah sampai kat Sarawak, sambung projek kat sana. Pukul 6 petang dia mesej saya, bang, saya kena tahan dengan immigration. Patutnya pukul 8 pagi dia fly ke Sarawak kan. Tiba-tiba Aiman beli tiket pergi ke Indonesia. Pukul 8 pagi tu. Okey, 128,000 memang digunakan untuk projek. 49,000 pembelanjaan tertunggak daripada 230,000 49,000 tak ada resit. 51,000 dia gunakan untuk perkara personal dia. Usahawan dan pempenaruh Dato' Sri Alif Shukri mencuri perhatian ramai apabila jualan batu tungku organik habis dijual ketika siaran langsung. Menerusi video yang dikongsikan oleh isterinya Datin Sri Syahidah, kelihatan Alif bersungguh-sungguh mempromosikan batu tungku ditemani anaknya Ahmad Ahyan. Apa dah jadi? Ya Allah, dia jual bat. Ya Allah. Kau betul-betul tak ada kerja kan? Ini batu bukan sembarang batu. Batu ni untuk halau penyondol, untuk halau perompak, untuk Tak, mereka yang ada orang datang. beli ke? Dengan nama Allah sayang, kita sold out hari ni sayang 300 botol. Takut nak lagi. Oh, banyak terjual. Betul ke jual? Betul ke Dengan Bel? nama Allah sayang. Ha? Betul terjual. Betul ke Bel? Dengan nama Allah. Apa tak tipu? Dengan nama Allah. Korang Malaysia. Dah lari sangat ni. Kotem niaga ni dia jual batu pula. Sampai lagi kita per... Penyanyi Ernie Zakri tampil menjelaskan mengenai penampilannya yang hanya memakai blaus, ringkas dan sandal ketika naik ke pentas menerima trofi bintang paling popular di anugerah bintang paling popular berita harian ke-37. Ernie berkata, dia sudah pulang ke hotel dan menukar pakaian selepas menerima trofi penyanyi wanita popular sebelum merancang keluar makan malam bersama keluarga. Namun, dia terpaksa bergegas kembali ke lokasi acara apabila dihubungi pihak produksi tanpa sempat menukar semula busana berwarna ungu muda yang digayakannya sebelum itu. Ini tak faham. Ya, kena stay. Okay, let's just go pakai macam ni, boleh tak? Boleh ke? Let's just go pakai macam ni, Boleh ke? tak, Syah? Atau Okay, tukar baju je, tudung. Terus. dah sampai depan tu. Nak turun tak? Tak. Boleh sekarang ajak saya lari abang, saya turun tak kereta. Sabar. Sabar, motor. Go, Syah, go. Saya pakai buruk ni. Selepas lebih 10 tahun mengukir nama dalam dunia digital dan perniagaan makanan,
pempenaruh media sosial terkenal, Khairul Aming kini melangkah ke dunia sebenar dengan pembukaan restoran pertamanya, Rembayung. Pengumuman mengejutkan itu dibuat sendiri oleh Khairul Aming menerusi media sosial yang mendedahkan bahawa projek selama setahun itu membabitkan kos sebanyak 4 juta ringgit. Restoran itu dibina di atas tanah seluas 8,000 kaki persegi di Kampung Baru, iaitu hanya 9 minit dari pusat beribelah KLCC atau Menara Berkembar Petronas. Selamat datang ke restoran pertama Khairul Aming. Selepas setahun simpan rahsia, akhirnya hari ini KL boleh umum yang restoran pertama Khairul Aming telah pun siap dibina. Dengan memakan modal 4 juta ringgit, kita bina restoran masakan kampung daripada scratch ke atas tanah seluas 8,000 kaki dekat Kampung Baru, lebih kurang dalam 9 minit dari KLCC. Jadi proses ni bermula pada awal tahun lagi, sebab kita nak buat bangunan daripada scratch kan, all out. Jadi prosesnya ambil masa sikit lah. So berbekalkan bisnes partner yang dah lama dalam industri restoran, kami bertiga berganding bahu untuk jadikan idea ni satu realiti. Pelawak Tauqi Jambu berkata, dia tidak menyangka kedai lemping dengan harga cuma RM1 sahaja yang dibuka di Pasir Penambang Kuala Selangor itu mendapat sambutan luar biasa. Tauqi berkata, idea spontan membuka kedai tersebut datang apabila dia teringatkan masakan ibunya ketika waktu kecil. Baru nak dekat sebulan berniaga, Alhamdulillah kedai sentiasa penuh sampai tak sempat nak rehat katanya. Sementara itu, Tauqi berkata dia mahu berniaga sambil beribadah dalam masa sama berkongsi rezeki dengan orang ramai. Tambahnya dia bukan mahu mengejar keuntungan tetapi untuk teruskan kehidupan. Oh, lempeng-lempeng tahu ke jambu, sambalnya padu, sedap tak tipu, ramai peminat datang beratur, Pasar Penambang terus bergoyang. Goyang jambu. Dari Penambang sampai ke Jeram, orang datangan rasa lempeng masyam. Sekali rasa terus jatuh cinta, sambalnya padu, lempeng juara. Pelakon Q Haidar tidak menyangka video lip-sync lagu Jamilah yang dimuat naik di akaun TikToknya menjadi tular sehingga mencetuskan fenomena dalam kalangan pengguna media sosial. Menurut Q, video berkenaan sebenarnya dirakam secara spontan sekitar jam 2 pagi ketika dirinya sedang mengantuk dan ingin tidur. Hidupnya pula tak berapa meriah dan buka TikTok ternampak ada seorang lelaki main lagu Jamilah. Baginya lagu itu mengimbau zaman kanak-kanaknya dan terus rasa nak buat juga. Dia pada awalnya sekadar mahu menghiburkan diri, namun tidak menyangka video yang dimuat naik berkenaan akan mendapat sambutan luar biasa hingga trending di media sosial, serta menjadi ikutan para lelaki di luar sana yang cuba meniru gayanya menggunakan lagu yang sama. Rata-rata netizen turut terhibur dengan aksi bersahaja pelakon itu sehingga ramai wanita berseluruh mahu menukar nama kepada Jamilah. Nama Isya Aisyah menjadi bualan netizen selepas media melaporkan sebuah rumah 2 tingkat atas laut yang dibina seorang YouTuber di serbu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM di perairan Pulau Bidong, Terengganu. Serbuan pada pukul 6 petang itu menyita platform terapung yang ditunda sebuah bot terbabit pada kedudukan kira-kira 29.63 km dari barat laut perairan Kuala Terengganu. Penalah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Hamiluddin Cik Awang berkata, operasi sama turut menahan 6 individu berusia dalam lingkungan 21 hingga 32 tahun termasuk pempenaruh lelaki terbabit. Terdahulu, Isa dipercayai cuba membina sebuah platform 2 tingkat lengkap dengan set bilik tidur dan sebuah kereta mewah di bawahnya dan diapungkan di atas laut. Pempenaruh media sosial Aiman Takisa mengejutkan ramai apabila melafazkan talak terhadap isterinya Siti Jamomo ketika sedang bersiaran langsung dan disaksikan oleh ribuan penonton di akaun TikToknya.
Menerusi siaran langsung itu, Aiman dan Siti Jamomo bertengkar dan saling tuduh-menuduh sehingga emosi masing-masing tidak terkawal. Lalu Aiman dalam nada tersekat-sekat akhirnya telah melafazkan cerai pada isterinya itu. Apa benda? Apa benda kau tahu kan? Aku tak perlu cerita dekat kau. Dalam-dalam aku tak perlu cerita. Otak kau okey ke tak? Sebabkan dadah ke kau jadi macam Sebab ni? dadah pula. Dadah. Teruskan. Buka semua. Fair, aku ceraikan Siti dengan talak 2. Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. See you in court. Pempengaruh yang dikenali sebagai DME Islam telah meraih perhatian dan mendatangkan amarah dalam kalangan netizen dan penggiat seni di Malaysia apabila dengan yakin mengeluarkan pendapatnya dengan mengatakan beberapa pengajian seperti komunikasi massa sebagai bidang paling bodoh di Malaysia. Selain komunikasi massa, pengajian lain yang dilabel sebagai bodoh oleh DME Islam termasuklah pengajian teater, muzik dan seni tari tradisional. Hantaran itu kemudiannya menyorot perhatian warga maya yang rata-ratanya tidak bersetuju dan mengecam pendapat DME Islam. Antara kos paling bodoh kat Malaysia adalah kos apa? Kos Meskom. Kos Meskom. Tapi itu okey lagi. Kos yang paling bodoh sekali kos teater, kos muzik, kos tarian tradisional bro. Kalau kau nak belajar menari, kau tak perlu ambil degree bodoh siap. Aku boleh joget tak? Dia tak perlu buat degree. Kalau kau nak belajar menari, nak joget, kau tak payah sampai buat PTN Albana untuk kau buat degree-degree bodoh macam ni. Better kau pergi kerja, dapatkan pengalaman yang real daripada kau sambung degree, joget-joget, lepas tu enjoy-enjoy. Kalau kau bocah teater, semua orang tahu kau buat teater tu sebab kau nak enjoy, betul tak? Budak teater ni banyak enjoy je, banyak sosial, tu je masalah kau, bukan nak belajar hangat pun. Awal tahun lalu, pempengaruh media sosial iaitu Amar Muhammad Nazhan dan Aras disahkan menghasilkan kandungan palsu berhubung video yang mendakwa seorang lagi rakan mereka diketahui hilang di sebuah kawasan hutan di Bandung, wilayah Jawa Barat. Lapor laman Berita Detik. Menurut Ketua Polis Panilukan, Komisioner Kurnia, hasil siasatan pihaknya mendapati dakwaan tersebut adalah palsu. Keterangan Amar Muhammad Nazhan dan Aras menyatakan bahawa mereka melakukan live di TikTok dengan tajuk Pempengaruh Malaysia Hilang di Hutan Bandung selepas buat konten paranormal. Tambah beliau, kandungan itu dihasilkan kumpulan tersebut untuk meningkatkan jumlah tontonan dan pengikut laman sosial. Mereka tidak sedar bahawa negara Indonesia mempunyai undang-undang yang boleh mendakwa kesalahan menghasilkan kandungan palsu dan ia dianggap kesalahan jenayah, jelas Kurnia. Katanya lagi, aktiviti kumpulan tersebut dilakukan tanpa izin Polis Indonesia. Bagaimanapun, Kurnia memberitahu bahawa pempengaruh itu sudah memohon maaf kepada pihak polis. Mereka telah membuat surat penjelasan dan mengakui tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Mereka juga ada membuat video penjelasan, katanya. Jadi inilah antara senarai cerita viral yang Mr. Pilih yang paling trending bagi sepanjang tahun 2025 ni. Apapun, semuanya dah berlalu dan biarkan menjadi sejarah. Yang baik kita ambil sebagai pengajaran dan yang buruk kita sama-sama jadikan sebagai iktibar. Semoga tahun 2026 nanti menjadi tahun yang lebih baik buat kita semua. Jadi, itu sahaja video dari Mr. Letop kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.